Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita nak menyambung bagi bahagian kedua di dalam nafkah yang telah kita bincangkan sebelum ini, dan kita belum habis mengenai tajuk nafkah. Dan saya nak sambung mengenai tempoh pemberian nafkah kepada pasangan. Jadi kita tahu apabila berlakunya perkahwinan, nafkah itu juga menjadi wajib sepanjang berlaku perkahwinan. So tidak ada pengecualian melainkan isteri itu melepaskan hak nafkahnya. So selagi isteri tidak melepaskan hak nafkahnya, maka suami wajib memberikan nafkah kepada isteri, sama ada suami itu miskin ataupun kaya. Sama ada isterinya itu ada pendapatan sendiri ataupun tidak ada pendapatan, maka nafkah itu adalah wajib sepanjang perkahwinan itu berlaku. Namun apabila berlaku perceraian, adakah isteri masih wajib adakah isteri masih berhak menerima nafkah semasa dalam tempoh iddah? Bila bercerai, dia ada tempoh iddah dia, kan? Kalau kata ada haid, 3 kali suci, kan? Bagi kalau tidak ada haid, 3 bulan. Itulah. Kalau kata mengandung sehingga melahirkan anak. Baik. Dalam tempoh iddah, sekiranya talak itu adalah talak raj'i, talak yang boleh dirujuk, talak 1 dan juga talak 2 yang boleh dirujuk, maka dalam mazhab Syafi'i, nafkah perlu diberikan sepenuhnya kepada isteri semasa dalam tempoh iddah. Sebab apa? Sebab dalam tempoh iddah, daripada talak, perkahwinan itu masih terdiri sebahagiannya. Kan, perkahwinan itu masih ada sebahagiannya. Buktinya apa? Buktinya suami itu pada bila-bila masa boleh untuk merujuk isteri dia, kan? Jadi isteri itu tak boleh keluar rumah. Isteri itu kena tinggal di dalam rumah. Tak boleh dia cerai, dalam iddah dia keluar rumah, tak boleh. Dia mesti kena kekal di dalam rumah sehingga habis iddah. Dan suami itu masih berhak untuk merujuk isterinya pada bila-bila masa yang dia mahu. Sebab itu Islam masih lagi mewajibkan nafkah semasa dalam tempoh iddah talak raj'i dan juga talak raj'i 1 dan juga 2. Dalilnya ada di dalam buku ini, kamu boleh baca dan fahamkan. Baik. Bagi wanita yang kematian suami, kematian suami ada iddah juga, kan? Perkahwinan yang fasid ataupun perkahwinan yang syubhah, tak cukup syarat-syarat, jadi ikatan perkahwinan itu terbubar. Jadi ada iddah-iddahnya juga ketika dalam tempoh iddah itu, kan? Kalau mati suami 4 bulan 10 hari, ataupun kalau mengandung sampai melahirkan anak. Okey. Dalam perkara ini, maka iddah tidak wajib ke atas mereka. Tak bolehlah kata isteri itu kematian suami dalam tempoh 4 bulan 10 hari itu, dia nak ambil sebahagian harta warisan, harta faraid itu sebagai nafkah diri dia. Tak boleh. Masih tidak ada hak lagi dia ke atas nafkah suami. Pasal suami dah tak ada. Suami itu telah tidak ada. Dan harta-harta yang ditinggalkan itu adalah perlu dibahagi-bahagikan kepada pewaris. Dan isteri tadi dia mendapat hak daripada harta warisan itu. Sebab itu dia tidak berhak lagi pada nafkah semasa dalam tempoh iddah. Begitu juga kan perkahwinan yang fasid. Perkahwinan fasid, dia tidak mengikat apa-apa tanggungjawab terhadap lelaki bekas suami dia yang berkahwinan fasid itu. Dia tidak memegang apa-apa tanggungjawab. Sebab itu tidak ada iddah bagi mereka ini. Right. Kemudian isteri yang diceraikan dengan talak bain. Isteri yang kena cerai dengan talak bain bagaimana? Talak bain itu apa? Talak 3. Talak yang tidak boleh rujuk. Talak 3 yang tidak boleh dirujuk.
Ataupun talak yang telah kehabisan, bukan kehabisan, talak yang tidak boleh rujuk seperti fasakh. Begitu juga fasakh. Benda-benda perkara-perkara ini, maka dia perkahwinan itu telah habis sepenuhnya. Jadi maka ketika dalam iddah, wanita yang diceraikan dalam talak bain, sama ada talak 3 ataupun talak fasakh ataupun khulu' dan sebagainya yang tidak boleh dirujuk, maka tidak ada tanggungjawab ke atas suami untuk memberikan nafkah kepada mereka. Jadi tidak ada nafkah lagi. Melainkan wanita itu mengandung. Jadi nafkah itu masih lagi wajib. Kerana apa? Kerana anak dalam kandungan itu tanggungjawab ayah dia. Walaupun dia dah bercerai, talak bain dengan isterinya tadi, tapi nafkah anak tu masih lagi wajib ke atas ayah tadi. Sebab itu masih lagi ada. Dan dalilnya kamu boleh rujuk. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun. Wanita-wanita yang mengandung, maka berikanlah mereka nafkah sehingga mereka melahirkan kandungan. Okey. Kemudian isteri yang nusyus juga tidak berhak mendapat nafkah iddah. Dia nusyus, kemudian diceraikan. Mungkin talak 1 ataupun mungkin talak 2. Maka tidak ada nafkah bagi mereka. Sebab apa? Nusyus ini dia tidak taat lah. Tidak ada ketaatan, maka tidak adalah nafkah. Sebab nafkah itu datang dengan ketaatan. Ketaatan itu datang dengan nafkah. So, kena ada kedua-duanya. Tak ada salah satu, maka satu lagi juga tidak ada. Baik. Selain daripada nafkah iddah, wanita yang diceraikan ini juga berhak menuntut ataupun mendapat mut'ah. Apa itu mut'ah? Mut'ah itu adalah suatu pemberian. Pemberian daripada seorang bekas suami kepada isterinya yang diceraikan. Yang diceraikan disebabkan perkara yang tidak patut. Tak ada pasal kena cerai. Isteri itu tak minta cerai, tiba-tiba kena cerai. Suami buat masalah, isteri kemudian isteri dia tanya, lalah kali kena cerai. Perkara yang tidak patut. Maka ada di dalam enactment keluarga Islam Pulau Pinang bahawa wanita yang diceraikan dengan sebab yang tidak patut ini boleh menuntut mut'ah daripada bekas suaminya. So dia punya kadar itu nanti hakim akan tentukanlah berapa. Baik. Jadi ada 3 keadaan isteri yang diceraikan berhak mendapat mut'ah. Yang pertama sekali, telah berlakunya persetubuhan di antara kedua-dua pasangan tadi, ataupun tidak berlaku persetubuhan. Tetapi perceraian itu adalah daripada suami atas perkara yang tidak patut. Maksudnya, bukan isteri itu yang minta cerai, masalah bukan daripada isteri, masalah tu daripada suami, kan? Dan suami akhirnya menceraikan isterinya. Maka dia menjadi sebagai satu sagu hati kepada isteri bagi mengubatilah dia punya keadaan, peristiwa tak ada pasal kena diceraikan oleh suami tadi. Yang kedua, apabila berlakunya persetubuhan dan mas kahwin tidak disebut ketika akad nikah. Kita dah bincang sebelum ini. Mut'ah itu diberikan kalau kata perkahwinan itu tak ada mas kahwin tak ditentukan ketika akad nikah. Dan kemudian diceraikan dalam keadaan tidak berlaku lagi persetubuhan, maka isteri tadi berhak mendapat mut'ah. Jadi kadarnya itu akan ditentukanlah hakim, insya-Allah. Baik, kemudian nafkah-nafkah yang lain. Selain daripada nafkah kepada pasangan, kita juga ada nafkah furu' 'alal usul. Furu' 'alal usul. Anak-anak ke atas ibu bapa. Anak-anak ke atas ibu bapa. Maksudnya bapa, ibu dan ayah ni wajib memberikan nafkah kepada anak-anak dia. Ataupun datuk itu wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Baik.
Dalil kewajipan itu kamu boleh bacalah di dalam buku ini, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ada ayat-ayat lain yang disebutkan. Baik. Islam menggariskan beberapa syarat dalam mewajibkan nafkah kepada bapa atau datuk. Yang pertama sekali, bapa atau datuk memiliki lebihan daripada keperluan dirinya dan isterinya selama sehari semalam. Berkaitan itu, sekiranya keperluannya dan isterinya tidak mencukupi dalam tempoh tersebut, maka dia tidak ditaklifkan untuk memberikan nafkah kepada anak dan cucunya. Jadi kewajipan bapa itu pertama sekali dia kena selesaikan siapa? Isteri dia lah. Suami kena selesaikan nafkah isterinya terlebih dahulu. Habis isteri, barulah dia datang kepada nafkah anak-anak. Kalau kata dia punya pendapatan tu mencukupi isteri sahaja, anak-anak tak cukup, maka dia kena mendapatkan nafkah daripada Baitul Mal ataupun saudara mara lain yang berkemampuan. Macam datuk dia, mungkin datuk dia mampu, datuk dia itu perlu memberikan nafkah tersebut. Wajib ke atas datuknya tadi. Seperti mana kita melihat daripada turutan wali kan. Setiap orang tu dia ada wali-wali dia. Jadi turutan wali lah, kena ikut turutan wali tersebut. Anak atau cucu dalam keadaan tidak mampu bekerja kerana masih kecil, sakit atau gila. Dan juga orang yang menuntut ilmu fardu ain juga dalam kategori yang tidak mampu. Mungkin anak tu masih kecil, tak boleh cari rezeki sendiri. Maka nafkah dia pada datuk atau ayah ataupun datuk dan ke atas. Kalau anak tu sakit, ada anak jenis-jenis anak yang sakit macam autism, OKU kan. Sakit tu sampailah mati. Kan? Dia tidak ada penyembuh. Okey. Maka nafkah dia sampailah mereka itu meninggal dunia. Kalau anak tu masih sihat, akalnya sihat, tubuh badannya sihat, sampailah dia balik ataupun sampailah dia boleh mencari rezekinya sendiri bagi anak laki-laki. Kalau anak perempuan, sampailah dia meninggal dunia. Meninggal dunia pula dah. Anak perempuan sampailah dia berkahwin. Selagi tak berkahwin, selagi itulah nafkah daripada ayah tadi. Itu bezanya orang perempuan ni. Istimewanya orang perempuan. Jadi nafkah dia ada pada ayah dan juga datuk dia. Sebab tu tak boleh, sebab tu lah kata macam kita bincangkan mengenai wali kan. Sebab apa? Kuasa wali itu diberikan kepada ayah, tidak diberikan kepada wanita tadi. Sebab ayah nafkah anak tu sendiri. Kita tengok nafkah anak tu sendiri. Anak perempuan, anak perempuan. Selagi dia tak kahwin, nafkah tu dia besar terang mana, dia dah boleh berdikari ke apa, tetap juga kewajipan nafkah tu pada ayah. Kan? Lagi tak menikah, sampai mati, kewajipan tu nafkah ayah tu kena bertanggungjawab cari nafkah untuk anak perempuan dia. Sebab tu Islam tidak menafikan. Bila Islam memberikan kewajipan nafkah anak perempuan ni sampailah dia kahwin ataupun dia meninggal dunia, maka begitu juga Islam menjaga hak wali itu kepada ayah. Sebab itu dia ada perkara yang give and dia ada perkara yang take. Give and take itu ada. Keseimbangan itu ada. Jadi tidak menafikan hak siapa-siapa. Okay. Kemudian kita ada juga hak nafkah ibu bapa ke atas anak-anak. Ni kalau keadaan anak-anak wajib memberikan nafkah kepada ibu bapa mereka. Okey. Dalilnya itu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Semua orang tahu mengenai kewajipan anak berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi dalam keadaan yang bagaimana anak itu wajib memberikan nafkah kepada ibu bapa. Yang pertama sekali adalah apabila anak-anak mempunyai lebihan harta
setelah menunaikan nafkah untuk dirinya sendiri dan isteri dalam tempoh sehari semalam. Maksudnya kalau anak tu dia dah kahwin, dia dah family sendiri. Dan dia ada mak dan ayah dia yang miskin, yang tak mampu. Jadi selepas dia menunaikan nafkah kepada isteri dia, kemudian kepada anak-anaknya, dan ada lagi lebihan sehari semalam daripada yang diperlukan, maka wajib bagi dia bagi nafkah kepada mak dan ayah dia. Kan? Wajib bagi dia bagi nafkah kepada mak dan ayah dia. Lebih itu sehari semalam. Maksudnya mencukupi rezekinya itu untuk sehari semalam. Kan? Cukup. Kena bagilah dekat mak dan juga ayah. Yang kedua, ibu, ayah dan datuk dan ke atas itu dalam keadaan miskin. Maksudnya parent kita, mak ayah kita, tok wan kita itu miskin. Mungkin mereka itu kalau yang ada pencen mungkin ada duit, kan? Mungkin yang tak ada pencen dah mungkin sakit, tak mampu bekerja, ataupun adalah halangan-halangan tertentu oleh mak dan ayah tadi, maka wajib ke atas anak memberikan nafkah kepada mereka. Okey. Maksudnya kalau kata mak dan ayah itu kaya, maka kewajipan itu tidak berlaku. Hanya berlaku sekiranya mak dan ayah tadi miskin. Okey? Dan yang ketiga sekali, ibu tidak menerima nafkah yang mencukupi daripada suaminya. Kalau kata mungkin ibu tu miskin, mungkin ayah itu tak mampu cari rezeki. Asalnya nafkah wanita tadi kepada suami dia. Tapi suami dia mungkin sakit dan sebagainya, tak mampu cari rezeki. Maka jatuh kepada siapa? Nafkah mereka ini. Jatuh kepada anak-anak. Anak-anak laki ke perempuan? Anak-anak laki-laki. Perempuan ni special. Dia tidak bertanggungjawab nafkah pada siapa-siapa pun. Nafkah dia tak ada siapa-siapa pun yang perlu dia bagi nafkah. Dia makan hak dia boleh tu makan untuk diri dia sendiri saja. Itu keadaan wanita specialnya bagi wanita ini. Yang tanggung siapa? Anak laki-laki kena tanggung. Jadi mungkin mak tu ayah dah pencen tak mampu bagi rezeki, tapi bagi nafkah tak cukup, jadi jatuh kepada anak laki-laki. Ataupun mak ayah meninggal dunia, tinggal mak seorang. Duit pencen pun tak ada. Kan ayah pun tak ada pencen, tinggallah seorang-seorang. Dia nafkah pada siapa? Pada anak laki-laki. Jadi wajib. So kena tahulah, orang laki-laki kena tahu. Orang perempuan kena peringatkan pakai suami. Ni abang ada tanggungjawab ni kepada mak dan ayah. Jangan duk tinggal. Selagi mereka miskin, lagi mereka memerlukan, kita ni ada duit lebih kena bagi nafkah kepada mak dan juga ayah. Dan yang terakhir sekali adalah nafkah lain yang tidak bersangkutan dengan harta. Ini adalah nafkah dari sudut subjektif lah, berupa kasih sayang, berupa beramah mesra, meluangkan masa bersama, kan? Keperluan seksual juga salah satu nafkah kepada pasangan kita. Walaupun dia tidak nampak, tetapi ia merupakan suatu perkara yang penting di dalam sebuah pasangan. Kasih sayang, nafkah lah tu, kan? Jadi suami ni bukan kerja dia bagi duit saja. Kasih sayang pun dia kena bagi, kan? Masa pun kena bagi. Sabar pun kena bagi. Kesabaran itu juga nafkah kepada isteri tadi. Suami kena sabar, kan? Berhadapan dengan isteri ni bukannya mudah. Bukannya mudah. Kesabaran juga merupakan salah satu nafkah yang tidak bersangkutan dengan pemberian harta. Sabar ya, isteri bila tiap sabar ya, kan? Kata sabar ya, tak kata apa pun suami tu. Itu merupakan salah satu nafkah supaya dapat mengekalkan kebahagiaan rumah tangga tadi. Baik. Jadi
Saya rasa setakat itu untuk perkongsian kali ini insya-Allah. Jadi kita akan sambung lagi dengan tajuk yang terakhir iaitu bab ke-6 mut'ah misya dan juga poligami. Sekian dulu untuk kali ini wallahu a'lam barakum bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.